Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nasyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahim. Oke, baik, kita tengok slide ni dulu. Cikgu bimbing, cikgu terangkan guna slide ni dulu. Kemudian kita tengok buku teks, okey? Jadi kita ada dua sumber rujukan untuk kita faham tajuk pengurusan data ni. Okey, baik, kita tengok pengurusan data. Bab ke-11 tahun 6, Okey. Yang ditunjukkan sekarang ni ialah piktograf. Ini adalah bentuk piktograf. Mungkin tahun lepas kita kurang dapat belajar dengan elok. Kalau dia ni masa darjah 5, sepatutnya darjah 5 kita dah kenal ni. Darjah 4 lagi dah kenal sepatutnya. Awak darjah 4 sepatutnya dah kenal ni piktograf ni. Jadi inilah piktograf. Okey, tajuk piktografnya jualan kek cawan dalam 6 hari. Hari Isnin ada gambar kek sampai Sabtu. Dan di dalam piktograf ni ada petunjuk di bawahnya. Okey, petunjuk itu yang mana satu gambar itu mewakili 10 biji kek cawan. Jadi kalau dia dua gambar, 20. Cikgu, macam mana kalau separuh? Kalau separuh, 5 lah. Itu sifat piktograf. Boleh faham? Okey, Okey. Baik. So, piktograf ni menunjukkan jualan kek cawan dalam masa 6 hari. Okey, jadi apa langkah-langkah untuk kita mentafsir data daripada piktograf? Okey, pertama sekali tentukan tajuk piktograf. Kita tadi cikgu dah terangkan kan. Okey, yang tajuk piktograf ialah jualan kek cawan dalam masa 6 hari. Kemudian tentukan kategori-kategori bagi data. Okey, kategori-kategori dalam data ialah Isnin hingga Sabtu. Okey, itu kategori data lah. Lepas tu tentukan kategori bagi data. Maksudnya satu kek cawan ialah 10 kek cawan. Okey, membuat kesimpulan. Jadi kita seterusnya ialah kita yang nombor 3 tu bukan tentukan kategori bagi data. Salah patutnya. Tentukan petunjuk dia. Okey. Nombor 2 tadi tentukan data, kategori data tadi hari. Okey, nombor 3 tu tentukan dia punya petunjuk dia. Kita pastikan dia punya petunjuk. Itu tersalah, double copy tu. Okey, satu gambar mewakili 10 biji kek cawan. Jadi last sekali kita membuat kesimpulan dah. Apa kesimpulan dia? Okey, bilangan kek yang paling banyak dijual pada hari Sabtu. Okey, betul tak Sabtu? Betul. Ada 5 kek penuh, ada separuh kek. Jadi 55 biji. Okey. Bilangan kek cawan yang paling sedikit ialah pada hari Khamis. Hari Khamis 20 biji. Kenapa cikgu kata 20 biji? Sebab ada 2 gambar kek cawan. Kenapa 20? Satu gambar mewakili 10. Jadi itulah kesimpulan dia. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. Seterusnya, hitung bilangan kek cawan yang dijual untuk 6 hari. Jom. Kita tafsir dan kita analisis lah. Ni kita nak carilah. Okey, bilangan kek cawan pada hari Isnin 4, Selasa 3, Rabu 4.5. 4.5 tu 4,5 Sebab 1/2 ialah 0.5. Si 1/2 tu setengah kan, separuh. Separuh 0.5. Jadi sebab tu dia tulis 4.5. Tu kena tahu dah. Okey. Okey Aisyah, selamat datang. Okey, baik. Okay, Aisyah, kita dah mula Aisyah. Nanti kalau dapat tengok YouTube balik, Aisyah kena tengok daripada mula sampai yang kat sini. Kena fahamkan balik awal yang awal tadi penting. Okey, Khamis 2 biji, Jumaat 5, Sabtu 5.5. 5.5 tu adalah 5 gambar kek penuh. Ni tengok, cuba kita tengok ni hari Sabtu tu cuba tengok. 5 kek cawan yang sebiji ada 5. Lepas tu ada gambar yang kek separuh. Separuh tu 0.5. Okey, 0.5. Okey, kenapa darat dengan 10 biji? Sebab satu biji gambar, satu gambar biji kek mewakili 10. Biji. Kan? Okey, sebab tu dia darat 10. Okey. Okey. Baik, so kalau 3, 30. Kalau 4 setengah, 45 biji lah. Sebab kalau 1, 10, separuh setengah. Okey. Kalau Jumaat 5, 10, 50. Sabtu 5.5, 5 setengah, 50 tambah 5 biji. 55 biji. Inilah jumlah jualan kek bagi setiap hari. Maka, tadi dia kata cawan yang dijual untuk 6 hari. Kita kena tambahkan lah. Okay, kita kena tambahkan lah ni. Okey, baik. So, ini antara soalan ataupun macam mana ni? Soalan lah. Soalan yang boleh ditanya kepada kita kalau kita menganalisis, mentafsir data daripada piktograf. Okey, contoh soalan ni ialah hitung pecahan bilangan jualan kek cawan pada hari Khamis daripada jumlah jualan dalam masa 6 hari. Dia nak apa? Dia suruh hitung. Hitung tu apa? Kira. Kirakan apa? Kirakan pecahan.
Dia suruh bentuk pecahan. Dia nak apa? Pecahan hari Khamis. Maka bilangan hari Khamis yang duduk atas, pecahan kita perkan. Okey, perkan dengan apa? Jumlah jualan dalam 6 hari tersebut. Okay, hari Khamis, kita perkan dengan jumlah jualan kek cawan tadi. Hari Ahad sampai Sabtu. Kita kira balik. Okey, semua sekali kalau kita tambahkan tadi, kita akan dapat 240. Okey. Hari Khamis tadi, cuba kita tengok hari Khamis. Hari Khamis tadi betul tak 20 biji? Betul, cikgu 20 biji. Maka kita jadikan dalam bentuk pecahan. 20 per 240. 20 per 240. Okey. Jadi kita kecilkan. Okey, kita kecilkan, maka kalau kita guna sifir berapa tu? Sifir 20, betul tak? Kalau kita guna teknik pemansuhan ataupun kita potong sifar dulu. Sifar dengan sifar kita boleh potong, kemudian tinggal 2 per dengan 24. Sifir 2, 2 darab berapa 2? 2 potong tinggal 1 sebab 2 darab 1 2. 2 darab berapa dapat 12? 2 darab berapa dapat 24? Kita potong 24 jadi 12. Itu teknik pemansuhan. Okey, dia gunakan teknik pemansuhan. Tahu kan teknik mansuh? Kita kecilkan pecahan. Tahu Cikgu, kalau saya nak guna sifir 20 terus boleh tak? Boleh. 20 kali 1, 20. 20 kali 12, 240. Boleh potong terus. Okey. Itu teknik pemansuhan yang digunakan ni. Jadi jawapan dia, pecahan hari Khamis daripada jumlah jualan 6 hari ialah 1 per 12. Okey. Itu dalam bentuk pecahan. Okey, dapat terima? Boleh terima? Boleh. Okey, tahun 6 dia tengok apa yang cikgu terangkan ni dia dah boleh dapat dah. Okey, itu pengalaman cikgu. Okey, sebab tahun 6 ni murid-murid dia otak dia lebih matang. Okey, dia cepat terima. Okey, dan kalau buat latihan, jumpa soalan hitung pecahan dia dah tahu dah. Cikgu Sami dah cakap dah. Apa kalau pecahan, apa yang dia nak duduk mengatas per dengan jumlah keseluruhan. Biasa memang macam itu. Okey, itulah jadi kalau kita nak jadikan dia pecahan. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kira peratus jualan kek cawan pada hari Sabtu daripada jumlah jualan dalam 6 hari. Sekarang dia nak peratus pula. Peratus kuantiti hari Sabtu daripada 6 hari. Maka dia nak apa? Hari Sabtu. Maka kita tengok balik hari Sabtu tadi berapa? Hari Sabtu ni 55 biji. Jadi yang kita cari tadi mesti duduk atas. Bila dia kata, soalan kata ni, okey, kira peratus jualan pada hari Sabtu, dia nak hari Sabtu daripada per. Okey? Daripada tu bukan semuanya darab tau. Nanti kita kena tahu tu. Okey? Daripada jumlah jualan dalam masa 6 hari. Okey, jadi bilangan jualan kek cawan pada hari Sabtu perkan dengan jumlah jualan kek cawan 6 hari darab 100 simbol peratus di belakang. Cikgu, kenapa darab dengan 100%? Tahu atau tidak? Tahu tak kenapa dia darabkan dengan 100%? Sebab dia nak dalam peratus. Yes, sebab dia nak dalam peratus. Okey. Ingat murid-murid, baik bila soalan kata ataupun awak baca latihan, kirakan peratus, hitung peratusan, tukarkan dalam peratus. Itu perkataan macam itu. Maksudnya dia nak jawapan akhir dalam peratus. Lepas awak jadikan dia pecahan, mengikut soalan, situasi soalan, contoh dalam soalan ni hari Sabtu dia nak, maka Sabtu duduk atas. Perkan dengan jumlah jualan semua. Dia kata suruh tukar kepada peratus. Automatik mesti darab dengan 100%. 100% tu 100% tu belakang tu masih simbol Simbol yang atas bawah bulat, palang tengah tu wajib ada. Itu sebab itu maksudnya 100% awak nak tukar kepada peratus. Okey, bila awak dah dapat tadi, kita akan buat hari Sabtu tadi berapa? 55 biji cikgu. Perkan dengan jumlah jualan 6 hari 240. Okey, so kita darabkan dengan 100%. Okey, langkah pertama. Apa kita nak kena buat? Jawdin, kalau sekolah Belemang, apa yang cikgu ajar? Langkah pertama. Aisyah, ingat tak kalau cikgu Sami ajar? Perkan dengan 1. Yes, suatu nombor dia tak ada per, kita perkan dengan 1. Siapa yang nak kena perkan dengan 1? 100. Yelah, saya yang buatlah. Yang mana nak perkan dengan 1? Rajauddin per dengan 1. 100. Bukan Rajauddin per dengan 1. Rajauddin yang perkan dengan 1. Bukan Rajauddin per 1. Rajauddin yang buat 100 per 1. Okey? Okey, bila dah perkan 1, apa nak buat? Atas darab atas, bawah darab bawah. Yes, okey. Lepas tu kita selesaikanlah. Betul tak? Betul tak? Betul.
Okey, tapi dalam kes ni dia gunakan teknik pemansuhan. Dia gunakan teknik pemansuhan. Yang pertama yang pertama dia potongkan sifar satu belakang dengan sifar 240 tu dia potongkan. Dia potong sifar-sifar. Boleh potong Ingat kalau kita gunakan teknik pemansuhan, teknik potong atas bawah yang bersilang. Sebelah-sebelah atas, sebelah-sebelah bawah tak boleh mansuh. Itu syarat pemansuhan. Bersilang atas bawah boleh, atas bawah boleh. Atas dan bawah boleh. Bersilang atas bawah pun boleh. Yang tak boleh, sebelah-sebelah kita tak boleh potong. Itu syarat pemansuhan. Okey. Contoh yang dalam ni cuba awak tengok tu yang tu dia nampak tak dia potong sifar-sifar tu dulu. Kalau awak tengok betul dia potong sifar yang belakang tu dulu. Satu sifar atas dia potong satu sifar bawah. Kemudian tinggallah 10 dengan bawah tinggallah 24. Okey, bila dah tinggal 10 dengan 24 tu, sifir apa yang ada 10 dengan 24? Sifir apa yang ada 10 dengan 24? Sifir 2. Apa? Sifir 2. Okey. Jadinya? Macam mana kita nak selesaikan? Dua darab berapa dapat 10? 5. 5. Sebab tu 10 tu dipotong 5. 2 darab berapa dapat 24? 12. 12. Sebab tu dia potong. Okey, lepas tu di atas darab atas, 55 darab 5, 12 darab 1 lah. Okey, sebab 100 tu per dengan 1. Kenapa cikgu tak buat? Sebab tu teknik pemansuhan per dengan 1 tu sepatutnya memang murid-murid dah tahu dah tu sifat nombor. Okey, nombor apa-apa nombor dia tak ada per, dia per dengan 1 sebenarnya. Jadi sifat nombor. Jadi sebab tu 55 darab 5 perkan dengan 12. Sebab 12 tu kenapa jadi 12? Sebab 12 darab 1. Itu adalah sifat nombor. Okey, jadi cikgu harap benda ni awak dapat tahulah. Ni kemahiran tahun 6 awak lah. Untuk awak bawa ke sekolah menengah Itu sifat nombor Okey, jadi dapatlah 55 darab 5 dapat 275. Perkan dengan 12. Cikgu, kenapa dekat belakang 275 tu dah ada simbol peratus? Kerana kita telah darabkan dengan simbol peratus, 100% tadi. Maka simbol peratus tu telah ikut sekali sekarang. Jadi 275 per dengan 12, kalau kita bahagikan, kita akan dapat 22.9%. Cikgu, macam mana boleh ada 0.9%? Okey, cuba awak kirakan sekarang cikgu, 275 bahagi 12. Okey, awak rasa dengan tangan awak sendiri, bahagikan sekarang. Cuba awak buat sekarang, Aisyah, Rajaudin. Biar awak rasa dengan tangan awak. Cuba buatkan bentuk lazim dia sementara cikgu tunggu awak buat tu. Okey. Cikgu tak boleh nak conteng atas ni Kalau cikgu nak conteng atas, cikgu kena keluar, masuk balik. Cikgu tak nak, yang ni cikgu nak terangkan contoh-contoh yang ada dalam ni dulu. Okey.
Okey, dah dapat belum? Diam je lama tu. Macam mana yang awak dapat? 275 bagi 12. Awak dapat macam mana? Okey, awak dapat 22.9166666666 betul tak? Betul. Betul tak? Yang ini yang cikgu nak sebut sebagai pengalaman. Ada murid dia selesaikan sampai tak sudah. Dia takut jawapan dia salah. Dia buat 66666 tu. Okey, awak dah buat sampai berapa kali 6? Rajaudin. Dah berapa kali 6 awak dapat jawapan atas tu? Ke awak berhenti sampai 9 je? Aisyah macam mana? 6 baru sekali. 6 baru sekali. Okey, baik. Ini pengalaman kepada awak yang mengira. Okey, ini pengalaman yang bagi awak yang mengira. Okey. So, awak dapat 22.91666667. Kalau awak kira memang dapat panjang. Okey. Yang ni cikgu nak bagi tahu awak. Okey. Ni dia punya cerita dia. Kalau ianya melibatkan peratus, kita ambil satu tempat perpuluhan saja. Okey. Kalau dia melibatkan peratus, kita ambil satu tempat perpuluhan je. Contohnya sekarang ni 22.916666 tu kita ambil 22.91, kita ambil dua nombor dulu, lepas tu 9 tu kita bundarkan dia. Jadi satu tu okey tak, satu tu dia kecil, nombor keluarga kecil, maka tak perlu tambah satu lah. Kalau dia 5 6 7 8 9, 9 tu kena tambah satu. Okey, kita tambah satu. Okey, jelas Jadi ingat kalau peratus kita ambil dua nombor lepas tu kita bundarkan. Tapi kalau dia melibatkan tajuk wang, macam Aisyah kira tadi betul dah 22.916. Kita kena ambil sampai 916 tu. Okey, kemudian yang satu tadi kita bundarkan. Jadi kalau Aisyah, kalau 22.916, satu tu kita bundarkan kena tambah satu atau tambah sifar? Tambah sifar. Kenapa satu tu kena tambah sifar? Belakang dia nombor 6 tadi kan awak kira kan? Satu. Kena tambah satu. Jadi dia akan jadi jawapan berapa? 22 Han 9 22 perpuluhan 92. Ya, 22.92. Itu kalau tajuk wang. Kenapa kena ambil 2? Sebab wang ada sen dengan puluh sen. Ini pengalaman lah. Cikgu cerita lah. Sambil cerita benda ni tapi cikgu dah rentas kepada tajuk wang. Jadi cikgu nak bagi tahu. Ada murid tak tahu nak ambil yang macam mana Jadi cikgu beritahu siap-siap ni. So ini pengalaman kepada awak. Kalau peratus kita ambil 2 digit, belakang tu 2 tempat perpuluhan, kemudian kita bundarkan. Yang satu tempat perpuluhan kita bundarkan tengok belakang dia. Tapi kalau wang kita ambil sampai 3 tempat perpuluhan, yang 2 tempat perpuluhan tu kita bundar, kita tengok yang belakang dia. Tambah sifar ke tambah satu. Jelas Rajaudin? Aisyah? Jelas. Dapat tak ilmu? Ilmu baru ke dah pernah dengar sebelum ni? Ke baru tahu ni? Baru tahu. Baru tahu. Alhamdulillah. Klik save dekat otak awak, dekat minda awak, klik save. Saya dah dapat ilmu ni. Tolong ingat sampai bila-bila. Okey, jadi murid-murid yang akan tengok video ni dalam rakaman YouTube nanti, dalam YouTube channel Cikgu Semi pun, klik save. Pegang kat otak, gunakan jari telunjuk belah kanan, simpan. Saya dah dapat ilmu ni. Saya simpan dalam otak saya sekarang. Okey, sebut macam itu. So, dia akan ingat sampai bila-bila. Okey, baik. Okey, baik. Cukup sampai situ. Piktograf. Okey, baik. Lepas ni kita nak masuk catatan palang. Jadi sebelum masuk catatan palang, jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks kita, cerita tentang piktograf. Okey, boleh buka muka surat 162. Okey, muka surat 162. Okey, 163. Sorry, 163. Pengurusan data. Okey, baik, kita tengok yang apa yang ditunjukkan dalam buku teks kita. Okey, kita tadi yang contoh cikgu, sekarang kita nak tengok lagi bagi kita betul-betul faham piktograf tu macam mana. Kita gunakan contoh yang ada dalam buku teks. Okey. Sayang buku teks tak digunakan betul. Dalam buku teks tu ada ilmu. Okey, baik. Apa tajuk piktograf kita Rajaudin? Dalam buku teks tu. Sistem bahan pita. Okey, apa kategori yang ada dalam dia? Apa kategori yang ada dalam tu? Surat khabar. Ya, Aisyah. Aluminium. Ya. Plastik bahan lain.
Okey. Seterusnya kita tengok maklumat petunjuk Rajauddin. Apa petunjuk yang diberi kat situ? Hmm. Apa petunjuk yang diberi kat situ? Yauddin. Ha. Ha. Sebutlah. Tak dengar suara Rajauddin. Aisyah, okey Cikgu, apa saya Aisyah? nak jawab. Okey Aisyah, cuba Aisyah. Rajauddin punya mic Yang ada masalah. warna Okey, apa dia? merah bulat tu Ha. mewakili 5 kg. Satu bulat merah tu mewakili 5 kg. Allah, hai Rajauddin terkeluar lah internet dia tak ada kot. Okey, tak apalah, nanti Rajauddin cikgu yakin okey dia dah masuk balik. Okey, Rajauddin lain terputus suara dia tak ada tiba-tiba, tak apa. Okey Rajauddin jadi Aisyah dah jawabkan petunjuknya satu bulatan merah mewakili 5 kg. Cikgu, surat khabar tu patut ada tin aluminium, plastik, bahan lain. Kenapa dia guna semua buat gambar bulat? Kenapa tak guna gambar surat khabar? Soalan ni pernah murid tanya pada cikgu. Tin aluminium lukislah gambar tin cikgu. Plastik lukislah gambar plastik. Bahan lain lah, gunalah bahan lain. Inilah dipanggil piktograf. Kita pilih satu gambar perwakilan. Contoh macam ini, surat khabar, tin aluminium, plastik, bahan lain semua digunakan sebagai simbol bulat merah tu. Boleh ke cikgu? Boleh. Kita yang buat piktograf ni. Kita yang mengambil contoh apa-apa contoh jadikan petunjuk. Okey, yang pentingnya petunjuk tu mewakili berapa. Kalau macam dalam ni sekarang ni, satu bulatan merah mewakili 5 kilogram. Kalau cikgu ada separuh, maka berapa berat cikgu ada? 10 kilogram. Separuh. Kalau cikgu ada separuh daripada bulatan. Kalau dua tu, dua baru 10. Dua bulatan. Sekarang cikgu tanya, kalau cikgu ada separuh. 2.5 kg. 2.5 kg, 2.5 kg. Itu kena tahulah. Okey? Aisyah kena tahu 5 maka separuh dia 2.5. Kalau 10 separuh 5. Tapi sebabkan kita satu bulatan ni mewakili 5, jadi kita kena tahu kalau dia separuh 2.5. Itu yang murid kena cekap. Okey? Itu petunjuk dah lah. Itu cara kita menganalisis. Okey, apakah kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini? Okey, pertama sekali kita tengok kesimpulannya yang mana paling banyak? Gambar mana perwakilan yang paling banyak? Petunjuk paling banyak? Surat khabar. Surat khabar. Ada berapa dia punya gambar petunjuk dia? Okey, Wafiq siapa nama? Muhammad Wafiq. Okey, Wafiq daripada Putrajaya Betul? Hello? Dengar tak suara cikgu? Sorry cikgu, saya tergunakan abang saya. Guna abang awak dah jawab tingkatan apa? Tingkatan 2. Oh, tingkatan 2. Okey, nama awak? Wildan. Okey, Wazif. Okey, Wildan. Cikgu. Wazif, Wildan, Wafiq. Okey, baik. Okey, Wildan. Okey, kita tengah bincang piktograf Okey, baik. So, tadi cikgu soalan lagi. Okey, gambar mana yang menunjukkan perwakilan paling banyak? Surat khabar. Surat khabar. Berapa perwakilan yang digunakan? Berapa nilai dia? Berapa bilangan dia? 25 kg. Rajauddin, salah tu. Cikgu tanya berapa gambar perwakilan yang digunakan? 5. 5. Kalau cikgu tanya, apakah nilai sebenar dia? Berapa kg nilai dia? 25 kg. Baru awak jawab 25 kg. Itu nak kena faham Rajauddin beza Okey, gambar perwakilan, gambar petunjuk. Berapa bilangan gambar petunjuk? 5. Kalau dia tanya, berapakah nilai yang dikumpulkan? 25 kg. Itu beza Rajauddin. Okey, dapat tak ilmu tu Rajauddin? Okey Wildan Okey, itu yang paling banyak. Yang paling sedikit siapa? Okay. Kita semula. Yang mana paling sedikit? Plastik. Berapa nilai dia? 2.5 kg. 2.5 kg. 2.5 kg. Okey? Jelas. Okey, baik. Apa lagi yang kita boleh bincangkan dalam piktograf ni? Cuba kita tengok kat dalam buku teks ni. Apakah kesimpulan yang boleh buat? Satu, yang paling banyak. Yang kedua, yang paling sedikit. Okey? Jadi, apa lagi kesimpulan? Kita tengok sini. Beza antara jisim tin aluminium dengan bahan lain. Okey, aluminium dengan bahan lain ialah 12.5. Macam mana boleh dapat 12.5? Okey, tin aluminium berapa nilai sebenar dia? Tin aluminium berapa nilai sebenar dia? Cuba kirakan cikgu sekarang, Aisyah, Wildan dan Rajauddin. Berapa nilai sebenar jisim bahan kita semula bagi tin aluminium?
17.5. 17.5. Okey, berapakah nilai sebenar jisim bagi plastik? 2.5. 2.5. Okey, dalam buku teks awal ni dia kata beza di antara jisim tin aluminium dengan bahan lain ialah 12.5. Macam mana dapat 12.5 tu? Macam mana boleh dapat 12.5 tu? Darab. Darab? Cuba tengok tu, dia kata apa tu? Beza antara jisim tin aluminium dengan bahan lain ialah 12.5 kilogram. Macam mana dapat 12.5 kilogram tu? Sebab dia tolak. Dia tolak apa dengan apa? Tin aluminium tolak bahan lain. Yes, kan dia sebutkan itu beza antara jisim tin aluminium dengan bahan lain ialah 12.5. Apa itu beza? Apa itu Tolak. beza? Cikgu Suhaimi ada RM10. Rajaudin ada RM8. Berapa beza duit kami? RM2. RM2. Macam mana dapat beza RM2? Sebab dia tolakkan. Maksudnya tolakkan 10 tolak 8. Maka duit Cikgu Suhaimi lagi banyak, duit Rajaudin sedikit. Berapa kurangnya? RM2. Berapa lebih Cikgu Suhaimi? RM2. Nak dapatkan RM2 tu kena tolak lah. Itulah masuk perbezaan. Jelas Okey. Apa lagi kesimpulan yang kita boleh buat? Sama macam tadi. Jumlah jisim semua bahan kita semula yang terkumpul ialah 50 kilogram. 50 kilogram. Okey. 50 kilogram. Okey, macam mana nak dapatkan 50 kilogram tu? Surat khabar, tambah tin aluminium, tambah plastik, tambah bahan lain. Apa yang nak ditambah? Nilai petunjuk tau. Bukan gambar bilangan tu. So 25 tambah 17.5 tambah 2.5 tambah 5. Kilogram, unitnya kilogram. Itu yang kita tambah. Supaya dapat 50 kilogram. Itu antara kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan piktograf. Jelas murid-murid? Jelas. Yang ni cikgu nak terangkan betul-betul supaya kita boleh menganalisis, kita boleh mentafsir piktograf dengan betul. Kenapa benda ni penting? Cikgu cakap terus terang, piktograf, carta palang, carta pai memang akan jumpa dalam matematik moden sekolah menengah. Akan belajar. Okey? Akan jumpa benda ni. Tak boleh elak, tak boleh nak cakap apa. Memang akan jumpa. So cikgu nak awak betul-betul kuasai supaya awak senang di sekolah menengah. Ini baru mentafsir. Kemahiran yang seterusnya nanti kita akan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah apa? Mod, median, min, julat. Yang mana mod, min, median, julat ni sepatutnya kita belajar di tahun 5. Cikgu nak tanya terus terang. Rajaudin tak payah jawab lah. Sebab cikgu tahu cikgu yang ajar dia tahun lepas memang tak ajar. Cakap terus terang. Tak sempat langsung nak masuk tajuk tu. Okey, macam mana Aisyah dengan Wildan? Belajar tak tahun lepas? Mod, median, min, julat. Tak. Tahun lepas Belum belajar. Tahun lepas patutnya belajar tu. Tahun 6 dah tak ada sebut lagi pasal mod, median, min, julat. Dah tak ada sebut dah. Dalam buku teks awal ni tak ada. Jadi tak apa. Awak sama dengan Cikgu Suhaimi pun tak sempat juga nak ajar tahun lepas. Cuti terlalu panjang, kita pun belum biasa dengan Google Meet. So don't worry. Habis saja kita belajar menganalisis, mentafsir piktograf, carta palang, carta pai. Kita akan masuk penyelesaian masalah. Sebelum masuk penyelesaian masalah tu nanti, okey, cikgu akan terangkan apakah yang dimasukkan dengan mod. Siapakah itu min? Apakah itu median? Apakah itu julat? Okey, bila kita faham siapa-siapa benda-benda ni apa, merujuk kepada apa, macam mana nak kira dia, macam mana nak dapatkan dia, barulah kita selesaikan. Okey, so awak faham kelas kita malam ni akan bersambung dengan satu bab yang lain pula nanti. Okey, so tadi, okey cikgu buka balik Okey, kejap. Sebab Widan baru masuk, Aisyah pun baru masuk. Okey, tadi kita bincangkan yang ni, piktograf yang dalam PowerPoint cikgu. Okey, pasal kek cawan. Okey, cikgu dah terangkan satu persatu. Okey. Tapi yang dalam ni advance sikit tau Wildan dengan Aisyah. Dalam kek cawan ni tadi lebih sikit dia punya penerangan dia. Ada cerita pasal kek cawan semua hari. Lepas tu mencari pecahan, macam mana nak mencari pecahan. Okey. Lepas tu yang kedua, macam mana daripada data tadi kita nak tukar dalam bentuk peratus. Okey, dan dalam bentuk peratus tadi dapat 22.916666667. Macam mana kita nak ambil dia? Ambil dua tempat perpuluhan, lepas tu kita bundarkan satu tempat perpuluhan, so jadi 22.9.
Sebab satu tu kumpulan satu dia tak perlu tambah tak perlu tambah satu, dia perlu tambah sifar saja. Dan cikgu tambah lagi sikit penerangan. Kalau awak bahagikan dapat 22.916666 tu. Tapi unitnya Rn. Nak ambil berapa tempat pula? Kena ambil 2 tempat perpuluhan. Kenapa? Sebab dalam tajuk wang dia ada sen dengan puluh sen. Cikgu dah terangkan sampai situ. So, Wildan kalau nak betul-betul faham kena tengok baliklah. Nanti cikgu akan masukkan dalam YouTube cikgu. Okey, lepas tu habis yang ni tadi cikgu dah tak cerita pasal carta palang ni. Keluarkan carta palang kat skrin awak kan? Keluar. Betul tak keluar? Keluar. Cikgu tak terangkan yang ni. Cikgu akan asingkan tajuk ni. Cikgu akan asingkan tajuk carta palang ni. Nanti cikgu bagi tahu bila cikgu akan terangkan. So, yang follow cikgu malam ni, Aisyah, Wildan, Rajaudin nanti cikgu akan bagi tahu bila kita belajar carta palang ni, cikgu akan masukkan dalam grup tahun 6. Okey, masukkan dalam WhatsApp tahun 6. Okey, kita akan belajar carta palang pada hari sekian. Malam ni kita fokus pada piktograf saja. Kita tak nak campur aduk. Okey, biar murid faham satu persatu. Faham betul-betul. Okey, daripada 2016 pun cikgu Semi ajar macam itulah. Okey, fahamkan betul-betul piktograf. Okey. Lepas faham dia piktograf dekat contoh cikgu, fahamkan pula piktograf yang ada dalam buku teks. Okey. Sayang kita tak pernah ambil tahu. Okey. Tapi dalam piktograf, dalam buku teks awak piktograf, sikit tu je dia terangkan. Lepas tu ada carta palang dan carta pai. Okey. Tapi tak apa. Dekat sini dalam yang itu muka surat 163. Okey, kita tengok dalam muka surat yang kedua. Okey, sedia? Boleh cikgu sambung? Boleh. Boleh cikgu sambung? Okey, so faham perjalanan kita Malam ni kita fokus piktograf dulu tau. Okey? Okey, cikgu. Baik. So, piktograf mengufuk. Piktograf ada 2 jenis pula. Piktograf mengufuk, piktograf mencancang. Cikgu, saya tak pernah dengar pun piktograf mengufuk, piktograf mencancang. Itu sepatutnya belajar masa tahun 4. Piktograf mengufuk, piktograf mencancang. Tak apalah. Kita lupakan yang tahun 4, tahun 5 kan. Macam-macam dugaan. Kita tak apa. Tapi tahu kan mengufuk tu macam mengufuk tu yang baring. Mencancang tu macam ni yang berdiri. Dalam tajuk koordinat. Dah tengok belum video cikgu koordinat dekat YouTube? Belum. Kalau belum boleh tengok tajuk koordinat. Dalam YouTube cikgu ada tajuk koordinat, buka, awak boleh tengok kat YouTube cikgu. Nanti dalam tu cikgu ada terangkan mana mengufuk, mana mencancang. Okey? Terkeluar pula dah Wildan. Okey, baik, tak apa. Kita tengok yang ni. Okey, apakah tajuk piktograf dia, Rajaudin? Bilangan peserta tarian tradisional. Okey, apakah dia punya kategori dia, Aisyah? Apa kategori yang ada dalam bilangan ni dalam kita punya piktograf ni? Aisyah. Mak Yung, singa, Bharatanatyam. Bharatanatyam. Mak Yung. Ya, lagi. Ngajak Semazau. Itulah kita punya kategori jenis tarian. Okey. Wildan. Okey, Wildan, apakah petunjuk dalam piktograf kita ni? Wildan, apa petunjuk dia Wildan? Wildan, mana Wildan cikgu? Tak ada dah Wildan. Okey, Rajaudin, apa petunjuk dia Rajaudin? Satu gambar orang mewakili 2 orang. Soalan ni trik. Ramai dulu cikgu buat soalan ni, ramai yang tertipu. Dia tengok gambar tu seorang, dia kira seorang. Dia tengok gambar tu seorang, dia kira seorang. Anak murid cikgu lah yang sebelum ni pengalaman cikgu. Dia tertipu dengan gambar tu. Padahal gambar tu tulis satu gambar mewakili 2 orang. Tapi dia fikir, gambar tu satu, kira seorang je lah. Dia buat macam gitu. Itu kan kita nak kena hati-hati. Piktograf mesti ada petunjuk. Ingat sampai bila-bila. Dan petunjuk tu, kita kena tengok betul-betul berapa satu gambar petunjuk tu mewakili. Okey. Wildan tak dengar suara cikgu. Yang lain dengar tak suara cikgu? Dengar, jelas. Wildan punya ada masalah internet lah tu. Okey. Baik, okey, jom kita tengok apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada piktograf yang kedua ini. Okey. Okey, kita tengok yang A tu. Berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian? Okey.
Kita tengoklah gambar Mak Yung. Tak payah tengok jalan kira yang dibuat tu. Tak payah tengok pun tak apalah. Okey, senang je. Kita tengok gambar yang Mak Yung ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, satu gambar mewakili 2 orang. Kalau 5, dah ada 10, betul? Betul. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, gambar yang terakhir tu gambar orang tu separuh lah, cikgu. Betul. Jadi bila gambar tu separuh, maka nilainya berapa? Seorang. Jadi 10 tambah 1? Seorang. 11. 10 tambah 1, 11. 11. Okey, baik. Okey, sekejap. Okey, cikgu ambil yang ni. Okey. Kita tengok. Ni yang cikgu cakap tadi kita sama kat sini. Okey, ni. Okey, ada 5 Okey. Satu ni mewakili berapa? 2. Okey, 2. Kenapa? Okey, 2, 2, 2, 2, 2. Okey, kemudian yang last ni, yang biru ni. Okey. 1. Okey, 1. Jadi 11 lah. Boleh ke saya kira macam ni? Boleh. Kalau yang singa, lagi senang. Digenap semua 10 lah. Okey, baratan ayam 2. Betul? Ngajat 2, 4, 6, 7. Semazau 2, 4, 6, 8, 10. Jelas semua? Faham tak macam mana kita kira kan? Okey, piktograf. Kalau cikgu ajar tiap-tiap tahu piktograf ni murid suka sebab senang. Okey? Senang untuk difahami. Okey, baik. Jadi itu soalan pertama lah. Berapakah bilangan peserta? So kita kena kira satu-satu lah. Cuba tengok soalan yang ni. Ini dah soalan label UPSR. Okey, dia kata apa ni? Okey. Dia kira apa tu? Hitung pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Okey, Sumazau mana? Ni. Berapa orang? 10. Ingat, bila dia kata suruh buat pecahan ataupun mencari peratus, kita yang dia nak kan apa? Yang dia nak dalam situ ni Sumazau. Yang dia nak tu mesti duduk atas. So 10 lah. 10 duduk atas. Kita perkan dengan bilangan 10. Okey, 11 campur 10. 21. 21 campur 2. 23, betul? 23 campur 7. Betul. 30. 30 campur 10. 40. 40. 40. Okey, so kita dah jadikan pecahan ni. Sebab dah ada per ni, dah jadi pecahan lah. Kenapa 10 duduk atas? Sebab dia nak siapa? Sumazau. Yang dia nak mesti duduk atas. Bila perkan dengan jumlah semua, jumlah keseluruhan. So kita kecilkan lah. 10 sifar 10. 10 darab berapa 10? 1. Kita masukkan. 10 darab 1. 10. 10 darab berapa? 40. 4. 10 darab 4. Maka jawapan akhir kita ialah 1/4. 1/4. Itulah pecahan bagi tarian Sumazau. Cikgu, tak boleh ketinggalkan 10/40? Tak boleh. Ingat murid-murid, bila pecahan, jawapan pecahan mesti dalam bentuk termudah. Okey? Tak kira apa sekali berlaku pun. Awak masa menjawab tu. Walaupun tengah jawab soalan tu, tengah apa ni, sakit perut pun, tetap kena permudahkan. Boleh? Jelas? Jelas. Okey, baik, kita tengok lagi apa yang dia nak. Okey soalan yang kedua. Okey, tengok yang ni. Okey, soalan ni lebih kurang macam soalan UPSR cikgu boleh cakap ni soalan ni. Latihan. Kalau dulu masa ada UPSR 2016, 17, 18, 19 cikgu pasti akan buat latihan dengan murid cikgu latihan ni. Okey, baik, kita tengok sini. Mak Yung berapa orang Mak Yung? Mana Mak Yung? Mak Yung berapa orang tu? 11. 11. Okey, kita ingat 11 orang Okey. So dia kata apa? Kira peratus peserta tarian Mak Yung daripada jumlah peserta. So dia nak siapa? Mak Yung dulu, betul? Betul? So yang dia nak mesti duduk atas. Perkan dengan bilangan asal. Bilangan asal berapa tadi? 40. 40 tu termasuk Mak Yung tau. Bila dia kata kira peratus, apa lagi perkataan lain ni kena ingat ni, kira peratus. Apa lagi? Hitung peratus. Apa lagi? Kira peratusan.
Apa lagi? Hitung peratus, kira peratus, kira peratusan, tukar kepada peratus. Tukar kepada peratus. Murid-murid keluar saja benda-benda macam ni, kira peratus, hitung peratus, kira peratusan, tukar kepada peratus. Ingat, wajib terus darabkan dengan 100, simbol unit peratus mesti ada dekat belakang. Bila tukar kepada peratus, dia suruh tukar kepada peratus, kirakan dalam peratus, hitungkan dalam peratus, kira peratusan, tukar kepada peratus. Jalan kerja dia sangat-sangat mudah untuk diingat. Darabkan dengan 100%. Simbol unit peratus tu, ingat, mesti lubang bulat. Jangan buat titik macam ini. Ni. Yang ni tak boleh buat. Cikgu cakap, ini salah. Ini bukan simbol peratus. Salah. Simbol peratus yang ni, lubang bulat. Itu pun ilmu. Okey, kemahiran tajuk peratus yang kena tahu. Okey, bila dah jadi macam gini, kalau cara Cikgu Suhaimi, kita akan guna macam mana? Langkah pertama, kita perkan dengan 1. Siapa kena buat? Saya kena buat. Cikgu. Bila dah banyak kali saya buat teknik Cikgu ni, atas darab atas, bawah darab bawah, per dengan 1, saya dah mahir dah Cikgu. Dan saya makin nampak sebenarnya jalan kerja yang Cikgu buat ni panjang. Ya, betul. Memang Cikgu saja tunjukkan jalan kerja ni. Cikgu tak pernah ajar teknik pemansuhan. Sebab Cikgu nak murid-murid tahu macam mana secara manual benda ni diselesaikan. Tapi Cikgu sekarang saya macam dah boleh Cikgu teknik pemansuhan. Kalau dah rasa dah boleh teknik pemansuhan, dah mantap, gunakan teknik pemansuhan. Apa macam mana? Sifar potong 1 atas, sifar potong 1 bawah. Cikgu, sifir 4 dengan sifir 10 ni ada dalam sifir lah Cikgu. Sifir berapa? Sifir 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 10. Cikgu, dah kecil lah Cikgu. Saya dah boleh darabkan lah. 11 darab 5, 55. 2 darab 1, 2. So, terus tulis simbol peratus. Cikgu, kenapa Cikgu letak simbol peratus? Sebab Cikgu dah darabkan dengan 100%. Simbol dah mesti ada pada jawapan kita. Sebab bila tukar kepada peratus, hitung kepada peratus, kira peratusan, tukar kepada peratus, wajib ada simbol ni kat belakang jawapan kita. Wajib tulis simbol peratus. Kalau awak tak tulis simbol peratus, jawapan awak salah, tak diterima. Cikgu, 55/2 ni boleh ke tinggal macam ni? Tak boleh murid-murid. So, kena bahagikan. Okey, bahagikan sekarang. Dapat berapa perpuluhan dia? Cuba kirakan untuk Cikgu. Kalau Cikgu yang kira, tak jadi apa. Okey, Cikgu dah puas kira soalan ni dah. Daripada 2016 lagi Cikgu mengajar di PSR. Okey. Alah, Cikgu buka di PSR. Biarlah orang kata tak ada di PSR pun. Okey, sebab IPSR ni sekadar pengisi awak di tahun 6 sebenarnya. Okey, yang utama dia ialah kemahiran-kemahiran ni awak akan bawa ke sekolah menengah untuk awak berhadapan dengan SPM. Ingatlah benda tu. So 55 bagi 2 dapat berapa? 27.5%. Okey, macam mana? Dua puluh tujuh perpuluhan ratus. Berapa dapat, Aisyah? 27 perpuluhan berapa Wildan? 27 perpuluhan berapa Wildan? Aisyah? 27,5. 27,5%. Bahkan 5 dah tak ada lagi kan? Dah habis terus kan? Ya. Cikgu kalau dia bagi terus, tak ada baki lagi senang. Selamat, kita tak payah nak fikir nak bundarkan ke apa. So dapatlah 27.5%. Simbol peratus mesti tulis. Wajib sebab dia suruh tukar kepada peratus. Ingatlah benda tu. Okey, bila kata jawapan nak dalam peratus mesti ada simbol peratus. Jelas semua murid-murid? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, carta palang. Cikgu takkan masuk malam ni sebab sekarang dah tinggal lagi 10 minit pukul 9. Cikgu kena berhenti pukul 9 lah. Habis lagi 10 minit tak apa. Jangan risau. Kita jangan campur adukkan. Okey, kita fokus dulu. Pictogram, macam mana nak tahu sifat dia, apa tajuk dia, petunjuk dia, kategori dia, apa kesimpulan-kesimpulan yang kita boleh buat, apa biasanya yang diminta untuk kira pecahan, kira kepada peratus kan. Cikgu dah tunjukkan 2 contoh, satu dalam PowerPoint, satu yang dalam buku kita dah bincangkan. InsyaAllah, kelas yang seterusnya nanti cikgu akan bagi tahu dalam grup. Standby. Tapi itulah kesian dekat Wildan. Kalau cikgu buat hari Jumaat pagi, Johor memang cuti. Tapi Wildan ada kelas. Betul tak Wildan? Cikgu suka Wildan ni. Wildan ni memang semangat macam adik dia juga. Fokus belajar. Okey, tahniah Wildan. Okey.
Bagus awak. Okey. Kalau UPSR ada cikgu ada murid macam Aisyah, macam Rajaudin, macam Wilda ni, cikgu cakap terus terang, memang cikgu boleh buat awak dia dapat A matematik UPSR. Okey, cikgu cakap terus terang. Cikgu boleh tengok murid tu daripada awal-awal tahun tu, cikgu dah tahu dah siapa yang boleh dapat A. Okey, daripada 2016 cikgu ajar UPSR Cikgu tengok budak tu awal tahun, cikgu dah tahu dah ini memang UPSR akan dapat A. Kalau UPSR ada awak 3 orang ni memang dapat A. Cikgu cakap terus terang, cikgu boleh buat punya. Okey, cikgu boleh kenal murid yang boleh dapat A. Walaupun keputusan awal peperiksaan dia dapat D ke E ke, tak gagal ke apa sekalipun tapi cikgu boleh tahu murid yang dapat A tu macam mana. Sebab cikgu boleh kenal daripada dia punya pergerakan, perwatakan. Okey, cikgu boleh nampak. Okey. Okey, baik. Jadi itu saja untuk malam ni. Ada apa nak tanya tak? Cikgu latihannya apa malam ni? Okey, betul juga latihannya. Kalau awak nak uji diri awak, okey. Nak uji diri awak. Cikgu takut dia penyelesaian masalah terus ni betul dah cikgu rasa. Ni dah soalan penyelesaian masalah dah ni. Oh, awak boleh cuba. Okey, awak boleh cuba yang ni. Latih diri. Okey, Rajaudin okey, Rajaudin. Terus buatlah Rajaudin untuk murid SKM Lemang buat dekat buku MT3 Rajaudin Betul tak? Okey, buku MT3. Okey, soalan nombor 1 ni Rajaudin so A, B, C, D. Okey, A, B, C, D ni. Dengan soalan E. A, B, C, D, E. Soalan ni soalan level UPSR. Okey, piktograf ni. Latih diri ni muka surat 171. Buat soalan ni dulu je. Sebab malam ni kita hanya belajar dan bincangkan tentang piktograf. Okey, Rajaudin? Boleh? Okey, cikgu. Boleh? Boleh. Okey, baik. Sekejap Okey. Boleh semua Boleh. Okey. So agak-agak jelas Boleh faham piktograf macam mana InsyaAllah boleh faham. Okey, cikgu ulang balik. Yang ni tadi cikgu tunjukkan tadi Okey, yang cikgu tunjukkan ni yang cikgu tunjukkan tadi. So bolehlah tengok dalam ni dalam apa? Dalam YouTube nanti cikgu akan masukkan. Okey. Baik. Okey, itu saja. Okey. Kalau tak ada apa-apa itu sajalah. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih tahniah semua yang join malam ni. Semoga awak, cikgu doakan awak berjaya dunia dan akhirat. Okey, insya-Allah. Jadi orang yang hebat. Okey, di masa hadapan awak. Kalau datang muar nanti, boleh cek cikgu Semi kat Sungai Abung. Boleh ngeteh dengan cikgu. Okey. Okey, bye. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya nanti kita beritahu. Okey, ingat kelas seterusnya kita akan belajar carta palang Kelas seterusnya kita akan belajar carta palang je. Okey. So awak yang join malam ni akan faham flow. Okey, murid-murid yang tengok kat YouTube nanti pun tak kira di mana anda berada, murid-murid yang tengok betul-betul sampai habis, daripada mula sampai habis pun akan faham. Ingat, kelas yang seterusnya dalam rakaman YouTube nanti, awak akan belajar, murid-murid yang daripada mana pun akan tengok tentang tajuk carta palang. Kita fokus satu persatu. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama semua. Assalamualaikum. Sama-sama, bye.